Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Hari ni. Ramai dah ni 15. So far ada yang tak dapat join kan secara live daripada 40 student, 40 berapa student? 50 student rasanya. Ada yang tak dapat join secara live sebab mungkin maybe because dia punya line internet tak berapa tak berapa, tak mengizinkan mengikuti kelas secara langsung kan. Tapi harapannya saya bergantung pada Mazlan Mazlan nanti upload balik Mazlan Mazlan dah buat so far dah all our lectures dalam online ni dia dah upload dalam YouTube Jadi harap-harapnya yang tak dapat bersama secara langsung ni, secara live masih dapat follow lecture ni dalam YouTube lah Okay. Dan juga nota-nota yang saya bagi tu digunakan sebagai reference lah selain daripada kita punya online class ni ada juga set of notes dalam PDF exactly sama sebenarnya dengan nota tapi dalam bentuk yang disediakan oleh Dr. Izni tu. Contoh-contoh pun sama je contoh dengan dalam teks tapi dibuat dalam bentuk PDF. Okay. So harap-harapnya kawan-kawan yang lain tu yang tak dapat join secara live ni tak ketinggalan lah Satu, malam semalam saya ada share tarikh-tarikh penting berkaitan dengan RC2 ni. Pertama ialah berkaitan dengan test. Test nombor 2 kalau tak silap malam saya share yang ini daripada penyelaras IR Saleh 4333. Second test adalah 16 Jun 9 malam. Okay, dibuat waktu malam sebab tak nak ganggu lah, mungkin ada yang ada lecture, section lain tu ada lecture jadi buat macam kita buat face to face punya test lah 9 malam 2 jam untuk test dan tak silap saya 15 minit untuk upload. Okay, upload dalam kali ni upload terus ke email saya lah sebab bila dalam WhatsApp ni memory saya dah tinggal sikit je jadi elok terus hantar ke email saya. Okay. So 16 hari bulan Jun ni tak silap saya hari Selasa bukan minggu depan, minggu satu lagi tak silap saya. Sekejap saya check. Hari ni 2, Selasa minggu depan 9, another week 16 hari bulan, hari Selasa. Okay. So macam biasalah, macam test satu, standby your Eurocode, standby your yalah, dia bila buat di rumah ni open book lah dia. Jadi you can refer to your notes lah untuk test nombor 1 pun hari tu sama, test nombor 2. Tapi test yang nombor 1 hari tu ada yang hantar sangat-sangat lewat, more than half an hour. Ada yang 45 minutes, ada yang 1 hour selepas pada test. So harap-harapnya kali ni tak berlaku lagi lah. Okay. Stick to the time limit 2 jam ataupun mungkin saya akan bagi lebih sikit lah, 2 jam 15 minit ke. And then dan make sure dalam the next 15 minutes tu everybody upload. Okay? Upload
ke email, tak kisahlah sama ada snap gambar pun boleh ataupun dah snap gambar convert ke PDF pun boleh. Ya. Tapi email terus kepada email saya, nanti saya akan share email. 27. Okay. Jadi again reminder, 16 hari bulan ni is your second test, dan second test ni lazimnya menyentuh 2 tajuk juga. Kalau dulu kita ada staircase dengan frame untuk test 1, test 2 will be column dengan foundation. Okay. Tak termasuk tak termasuk deep foundation. Okay. Shallow foundation kita ada 3 example kita go through. First example is a typical pad foundation yang tak ada moment, 1 column 1 foundation. Second example, 1 column 1 foundation, ada axial force, ada bending moment. Kan? Kalau recall balik kita punya test scope dia untuk test nombor 2 ni. Okay. Untuk column of course lah, cover the whole topic lah. Brace ke, unbrace ke, slender, non-slender, macam-macam lah semua tu. Bending about one axis sahaja, sama ada major ataupun minor. And then ada bending about both axis pun ada. So banyak dia punya scope tu besar sikit lah column. Okay. Itu memang saya akui lah, memang dia punya scope untuk column ni, test 1 ni merangkumi keseluruhan tajuk column. Bukan kata non-slender saja, mungkin juga slender. Last semester masa test 1 keluar slender, masa final keluar non-slender. Dia macam itulah biasanya. Kalau ujian keluar non-slender, kalaulah ujian test 2 keluar non-slender, final dia tak akan keluar non-slender lagi dah, dia akan keluar slender column contohnya. Tapi sebaliknya kalau last semester dia buat terbalik pula, non-slender pada test, slender column pada test, non-slender pada final. Dia terbalik. Okay. Semester ni tak tahulah macam mana. Yang menyediakan soalan tu is macam biasalah, kita punya pensyarah saya masa saya belajar dulu, Dr. Ramli. Okay. Masa saya student macam awak 20 years ago, 30 years ago, masa saya student dulu, dia lah yang mengajar saya RC design, Dr. Ramli. Sampailah sekarang ni masih lagi mengajar, walaupun dia dah pension, dia masih lagi mengajar. Usually dia banyak mengajar advanced RC untuk perdana dan juga RC2 untuk space. Okay. Tapi masih mengajar. So, soalan-soalan masih dibuat oleh Dr. Ramli. Okay. So itu antara persediaan untuk test 2 nantilah. So column you have to go through all the possible topics. Ada slender, ada non-slender, ada brace, ada unbrace, kemudian ada biaxial bending, ada uniaxial bending. So there is a lot of combination dia, macam-macam combination. Okay. Tak apalah, nanti before the test tu kita do some revision berkaitan dengan column. Untuk foundation pun sama juga. Tetapi foundation scope dia lazimnya sehingga kepada ni je lah, untuk shallow foundation saja. Okay. Contohnya example yang kita buat, example number 1, column, kemudian kita ada normal shallow foundation, penampak tunggal katakan, penampak tunggal yang hanya ada daya paksi sahaja. Contoh pertama, only axial force sahaja, N sahaja yang bertindak, daya paksi sahaja yang bertindak pada tiang. Okay. Contoh pertama. Contoh kedua is something macam ni tapi ada moment, kan?
Second example yang kita tengok is something like sorry. Okay, second example kita ada penampak, again penampak tunggal, single pad foundation, and then kita ada column, okay, column pada foundation, and kali ini ada combination of axial force, okay, dari paksi dan juga moment yang bertindak pada foundation. So ada N dengan M. Dia ada M, ini ada N. Ini dari paksi saja. Okay. And our third example is of course kita punya combined footing. Okay. Penampak kembar yang mana kita ada dua kolom yang disokong oleh one typical foundation. So scope untuk exam test 2 ni will cover sampai sini lah. Okay. Will cover sampai penampak kembar. Will cover sampai penampak kembar yang mana hanya daya paksi lah bertindak. Okay. Untuk penampak kembar ni there is no moment acting pada foundation, hanya axial force saja. So this will be your scope untuk shallow foundation. Untuk deep foundation, yang itu kalau ada pun soalan-soalan dia akan di-reservekan untuk final exam nanti. Okay. So file cap ni tak selalu keluar. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Okay. Tapi penampak ni usually test 1 pun ada, final pun ada. Mungkin test 1 antara dua ni, antara penampak tunggal dari paksi sahaja ataupun penampak tunggal with moment. And penampak kembar ni keluar masa final, boleh jadi. Okay. Ataupun mungkin boleh jadi test 2 ni keluarnya gini, and then file cap tu keluar masa final. Usually apa yang dah keluar dalam test, kita tak repeat balik lah dalam final. So, macam column pun, kalau column keluar short column, non-slender column untuk test, maka final dia akan keluar slender column. Itu kita punya, supaya kita punya soalan tu cover as much as possible all the topics yang ada dalam RC2. So this will be scope sehinggalah pada test 2 ni, pada 16 bulan. Rasa-rasanya sehingga sini sajalah nampak kembar ni, okay, untuk shallow foundation. Sebab shallow foundation kita concentrate pada 3 ni sahaja. Yeah. Ada strap footing, tapi strap footing tu tak dibuat secara detail. Okay. Dan kita reserve kemudian lah kalau ada masa nanti. Yeah. Right, so 16 bulan ya. So be prepared for your test number 2, 16 Jun, okay, 16 sampai 6, malam pukul 9, 9 PM. Okay. Standby all your kertas kosong. Okay. Answer script, buku jawapan, kita tak ada nak edarkan buku jawapan. So prepare your answer, pieces of kertas-kertas A4 yang kosong, ya, untuk tuliskan jawapan. Dan pastikan yang penting tu cukup time, allowance lebih kurang 15 minutes lah, 15 ke 20 minit for you to upload balik all your answer jawapan ni, snap gambar, hantar. Siapa yang ada printer yang boleh scan kat rumah tu, scan dulu, scan dalam PDF and then email pada saya dalam masa 15 to 20 minutes. Okay. Janganlah lewat pada 20 minit. Jadi test 1 ada yang sangat-sangat lewat sampai saya tak boleh nak terima. Tak silap saya 1 ataupun 2 pelajar. Ya. Tapi tak apalah, saya pun belum semak lagi test 1 ni. Ya, belum semak lagi. Susah juga nak semak online ni. Ya, dah buka lebih senang physical punya buku jawapan, senang nak tanda. Ya. Kalau online ni susah sikit nak tanda.
Jadi walaupun mungkin dah hantar lewat sangat, saya masih akan tanda. I will still correct your paper. But your full mark will be maybe, tak tahulah, maybe 60% aja. Okay, 60%. So paling tinggi 60/100. Itu kalau semua betul. Okay. So itu antara resolusi lah, syaraf-syaraf semua berkaitan dengan online ni. Jadi pastikan jangan lewat sangat menghantar. Di kuartal ini bila lewat sangat ni ada benda lain pula nanti. Okay. Ada question mark, betul ke jawapan ni, ada ke macam-macam lah. Jadi jangan lewat sangat. Dalam 15 ke 20 minit is for you to upload the results, your calculation dan sebagainya. Dan email terus lah. Kalau WhatsApp ni, memory handphone saya dia shrink terus. Okay. Sampai keluar warning dah, memory dah too low. Sebab banyak sangat yang hantar kan. I have 40-50 student. Setiap student ada 6-7 line untuk surat depan belakang. And then ambil gambar dan hantar lagi pada saya. Jadi kalau hantar email tu okey lah. Email capacity besar sikit kan. So itu test nombor 2. Any question on test nombor 2? Ada yang nak bangkitkan apa-apa? Dibuat waktu malam 9 to 11 lah, 2 jam. So 2 jam tu is for you to tackle 2 questions, 2 soalan. Bila dah ada 2 soalan, 2 jam 2 soalan. Final nanti 3 jam, 3 soalan. 3 soalan tu terdiri daripada soalan wajib ada 1. Section A. Section A tu wajib. Jadi soalan yang lebih kepada teori. 30 marks tu, 30 markah. Jangan biar kosong. Tulislah apa-apa tu. Kadang soalan tu tanya pasal foundation, awak jawablah. Pasal tangga pun tak apa. Asalkan tulis something. Okay. Sebab 30, kalau blank tu 0 markah terus. Sayang, 30% tu banyak. Section B 30%, section C 40%. Dengan section B dengan C tu yang relate kepada 5 tajuk tu lah. Tangga, frame, column, foundation dengan retaining wall. Itu memang ada design, calculation, sama ada design ataupun analysis. Kalau frame tu analysis lah. Kalau tajuk tangga ada design. Kalau tajuk column pun berkaitan dengan design. Foundation dengan retaining wall pun sama. Yang itu ada pilihan sebenarnya. Section B dengan section C, 2 soalan jawab 1 tiap-tiap section. Section B 2 soalan, section C 2 soalan, jawab 1 section B, 1 section C. Tapi dia bagi combination lah. Mungkin section B column dengan foundation contohnya. Section C frame dengan retaining wall contohnya. Tangga tak ada. Okay. So daripada 5 topik ni, 1 ni boleh kata tak keluar lah untuk calculation mereka betul. Ataupun last semester keluar tangga. Yang tak keluar saya rasa apa yang tak keluar? Foundation mungkin tak keluar. Footing sama ada shallow ataupun deep foundation tak ada. Tapi digantikan dengan soalan staircase. Alright, so that is a little bit of preparation for test dan juga final nanti. Tapi tak apalah, nanti next week kita belum lagi test. The following week, so the following week tu mungkin hari Isnin tu kita, Isnin dengan Selasa ataupun Selasa time macam ni, ataupun Isnin pagi tu kita buat revision class untuk tajuk test 2. Right, so today kita akan continue dengan example file cap design. Okay, hopefully kita dah boleh habis by tomorrow. So file cap ni kalau tengok balik, okay, saya share ni, boleh nampak? Everybody boleh nampak ni? Example 5.
nampak? Tak nampak saya. Nampak Tak. Oh, tak nampak Sekejap. Saya ni saya tak reti ni digital ni. Sekejap. Oh, nak kena share. New share. Okay. New share. Yang ni. Yang ni sekarang ni nampak Nampak tu. Okay, bagus. Sekarang kita nampak Yang ini sebenarnya nota-nota lah. Sama macam dengan notes dengan dalam teks. So, ini bermula dengan trust theory. Okay. Data-data yang diberi just to go through sebelum kita masuk kepada beam theory. Teori kekuda. Again, kalau tengok sini, dia punya yang ini given. Working load ni given. Okay. This working load dalam RC design yang ini given, diberi. Diameter file pun diberi. It's given. So everybody akan buat solution berdasarkan kepada yang inilah data yang diberi. Beban kerja ataupun file capacity 1800 kN. File tu terdiri daripada span file. Bila disebut span file ni bermakna it's a circular file lah. File bulat. Size dia 500. Dan size ni akan digunakan sebab melibatkan spacing. Contohnya center to center file. Okay. Yang kita dah bincang yesterday should be around 3 times the file diameter. 3 times the file diameter. So we need the dimension of the file. Sebab tu diberi dimension file. Capacity yang boleh ditanggung oleh setiap curucuk is given. Okay. Assume diameter bar 25. Diameter bar ni merujuk kepada reinforcement yang inilah. This reinforcement. Reinforcement untuk bending ni. Okay. Reinforcement yang ini. So diameter dia 25 mm. So this bar is 25 mm punya diameter bar. Okay. Diameter 25. Okay. Grade concrete FCK, FYK diberi. Soil ni 200 kN per mm square. Yang ini is the density of the soil. Okay. Kenapa diberi Anybody? Why the soil density is given? Sebenarnya tak perlu pun ni, tak perlu this ni. Dalam buku tak ada. Ya? Dalam buku dia tak ada bagi pula density of soil. Tak ada Sebab sememangnya tak diperlukan lah. We are not required to use this value pun. Tak diberi pun tak apa. Dia setelah tulis lah sir. Ya? Saya rasa 200, tapi kat sini dia 200 kN tu self weight of file cap. Ini unit weight of concrete 25 kN per meter cube. This is given. Okay. Yang ini dia beri. Ini bermakna ini density concrete lah ni. Bila yang ni 25 kN ni, ini density concrete. Concrete density. Sama ada beam, slab, column, staircase, tangga, foundation, retaining wall. Kita maintain. Density of concrete tak berubah. 25 kN per meter cube. Okay. FCK yang ini grade concrete. Tapi grade concrete ni, remember, dalam Eurocode ni, EC2, okay, EC2 ni, dia merujuk kepada cylinder strength. Bukan cube strength cylinder strength, 30. Kalau equivalent kepada cube, this is 30, maybe around 37. Kalau cube strength okay. Yang biasa kita lihat dekat makmal kan, buat cube kan, test cube kan. 150 times 150 mm times 150 mm punya cube tu. Yang itu kekuatan dia dalam Eurocode, bila disebut grade concrete, dia akan bagi C, contohlah 25 stroke 30. Ini cara kita identify ataupun kita nyatakan concrete grade dalam Eurocode. C ni concrete, okay, grade dia. Grade 25. Grade 25 ni referring kepada cylinder strength. Bermakna berdasarkan kepada sampel cylinder punya compression. Okay, compression pada sampel cylinder. Okay.
Okay. Masa lab tu mungkin tak ada yang buat sini. Okay. Sekarang ni Eurocode dia kata konkrit berdasarkan kepada cylinder strength, bukan cube strength. Yang belakang ni, yang ni cube strength. Okay. So kalau cube grade 30, kalau cylinder grade 25. Dua-dua ni grade yang sama. Equivalent kepada grade 20. Yang kita guna grade 25, equivalent kepada cylinder strength adalah cube yang mana strengthnya 30. Ini cara Eurocode. Okay. So bila kita design Eurocode ni, bila kita kata grade 25, kena ingat di tapak bina kalau dia buat cube test tu, dia kena capai 30 baru dia equivalent ataupun setara dengan grade 25 yang kita identify dalam Eurocode. Bila kita kata grade 25, bermakna grade 25 ni referring kepada cylinder strength, bukan cube strength. Equivalent cube strength dia 30. Lebih tinggi sikit. Okay. So yang ini 30 ni bermakna grade yang sini, cylinder strength 30, equivalent dia around 37, tak silap saya. Okay. Yang ini Cluli 500. Okay. Of course lah Cluli ni something yang kita gunakan ini sini berdasarkan pada UK. Pada local condition is 460. So kalau design nanti bila dah keluar bekerja, okay, gantikan yang ini, jangan guna 500, guna 460. Jadi kekuatan Cluli yang local production dalam negara kita adalah grade 460, bukan grade 500. Bukan kekuatan 500, tapi kekuatan tegangan 400 Newton per millimeter square. So you need to change this to 460 untuk kegunaan local. We are using local steel. Kita bukan guna steel daripada UK. Yeah. Steel daripada UK dia punya strength 500, tapi local production is 460. So daripada sini ni dia punya all the information yang diberilah. Kemudian daripada sini, alamak banyaknya, nak kena iris balik. Okay, daripada sini maka all this information is digunakan. Pertama sekali, macam kita bincang dulu, menentukan bilangan cerucuk. 3.4, of course lah 3.4 tu relate kepada 4 lah. Guna 4 lah. Takkan nak guna 3.4 pile kan? We use 4 number pile. Macam mana kita dapat ni? Berdasarkan kepada beban, okay, loading dibagikan dengan pile capacity. Okay. As we have done earlier, kita dah tengok sebelum ni. N plus W ni menggambarkan loading. Dan remember, untuk nak dapatkan bilangan ni, semua pengiraan beban adalah pada hard service, serviceability limit state, SLS. Bermakna beban ni yang kita gunakan sini adalah 1.0 GK plus 1.0 QK. Kita dapatlah 6000. Load factor dia 1.0 GK dan 1.0 QK. Self weight ni boleh kita assume around 5% pun dah cukup lah. 5%. 5% daripada 6000. Kalau dulu shallow foundation, our assumption is about berapa persen? Kalau masa shallow foundation dulu, self weight assume 10%. 10% of load, kan, loading. Itu untuk shallow. Untuk pile cap bolehlah ambil 5%. Jadi kalau 6000 ni 10% 600, 5% 300. Ambil lah. Self weight, assume self weight pile cap 300 kilonewton. Dalam contoh ni dia guna 200. Tapi bila orang tanya mana dapat 200 ni? Jam kan? Jadi itu yang saya katakan, gunalah around 5%. Jadi bila orang tanya mana dapat 300? 300 ni roughly about 5% of 6000 kilonewton. Bolehlah jawab. Kan? Bila orang tanya, kan? Okay.
Alright, so daripada situ dapatlah bilangan cerucuk yang diperlukan roughly around 4 dan base pada yang itu maka kita dapatlah overall dimension. Susunannya begini untuk 4 bilangan. Okay. Dan spacing center to center diambil kalau ikut sini 1.5 meter which is 3 times the pile dimension. Pile dimension ni 500, 3 kali maka 1.5 meter. So center to center pile adalah sebanyak 1.5 meter. Remember yang saya mention bahagian tepi sini dengan bahagian tepi sini sekurang-kurangnya 150. 150. That's how dia dapat 400. Okay. Pile diameter 500, half the pile diameter 250. Okay. Sebab dia ambil daripada center sini. 250 plus 150 maka 400. Total length ni adalah 400. Ini pun sama. Half the pile diameter campur 150 dapatlah total 400. Then maka daripada situ dapatlah overall dimension. Overall dimension. And then the thickness. Okay. Thickness ni macam Mazlan, yes, Mazlan mention yesterday. Okay. Ada perbezaan thickness ni. Truss theory dengan beam theory. Tapi sekarang ni kita guna sama je. Okay. Ada yang Mazlan mention yesterday. Kita gunakan H approximately 2 times pile diameter plus 100. Ini kita gunakan sebagai kita punya reference untuk menentukan tebal H yang sesuai. So dalam contoh ni is 1100 sebab pile diameter is 500 times 2 dapat 1000 plus 100, 1100. Okay. Ini anggaran. You can choose lebih pun tak apa. Katakan saya nak gunakan 1200 pun tak apa. 1250. Boleh? Tak ada masalah. And pile cap ni memang perlukan ketebalannya besar. Okay, besar. Because kalau kita tengoklah pun loading yang bertindak ni dah jadi 4 angka dah sekarang. 6,000. Kan? 6,000 kilonewton. Okay. 6,000 kilonewton ni 1 tan 10 kilonewton. Okay. Bermakna ni 600 tan. Satu pickup approximately 2.5 tan. Pickup biasa tu 2 tan ke 2,5 tan. Kalau 600 tan berapa banyak? 300, 350 pickup. Okay. Atas ni. So memang besar, nilai-nilai besar, beban ni besar. Okay. So biarlah our dimension tu selesa. Be generous. Saya sebut kan, be generous in your dimensioning. Biarlah selesa. Jangan terlalu fikirkan dari segi ekonomi. We are more concerned on safety dulu. Lepas tu barulah kita tengok pada dari segi ekonomi kalau kita boleh scale down sikit. Okay. Right, so kita dah ada dimension dah. From this dimension, then what we need to do is just proceed dengan design lah. Yeah. Gunakan truss analogy ni. Maka first of all kita tentukan berapa daya tegangan T. Okay. Berapa daya tegangan T menggunakan rumus yang ini. Kita tengok balik. Okay. Rumus ni. We are determine tension force because remember kita menggunakan truss analogy. Teori analogi ke kuda. Analogi ke kuda tak ada bending moment. Hanya daya tegangan T. Daya tegangan T ini datangnya daripada mana datang? Datangnya daripada ni. Daripada sini. Okay. Ada satu table dalam nota. Okay. So this table gives formula. Ini formula dia semua ni. Okay. Untuk 2 pile group, daya tegangan T yang dimaksudkan ni adalah daya yang ini. T force. Tensile force yang ini. T. Antara pile to pile. Dia between the piles. Kalau yang ini kita ada daya tegangan T in this direction. Ada daya tegangan T in this direction. Ada daya tegangan T in this direction. Sebab tu dia kata sini parallel, okay,
parallel kepada XX, parallel kepada YY. Jadi mana X dia? Ni X dia. Ni arah X. Okay. Ni arah X. Ni XX. Okay. Kalau ni paksi XX ya. Jadi daya yang ini ni. Daya yang sini. Saya buatkan daya ni. Inilah. Okay. Daya yang ini. T di sini. Yang parallel kepada XX. Gunakan yang ni. Yang parallel dengan YY ni. Yang ini. Maka gunakan formula yang ni. Rumus ni. Okay. Yang ini. Ini dalam arah YY ni. YY sini. Jadi reinforcement dalam arah Y gunakan formula ni. Reinforcement dalam arah X gunakan rumus ni. Formula ni. Standard formula. Okay. Ini untuk kalau 3 pi group. Kalau 4 pi group, macam kita tengok dalam contoh tadi. 4 pi group. Okay. 4 pi group. Maka 4 pi group ni dia square. Okay. Perfect square. Maka arah X dengan Y ni sama je. Okay. Arah X dengan Y. Yang ini arah X dengan Y. Dan gini kenapa ada dua sini? Sebab satu mengabaikan size column. Satu lagi ni. Size of column. Mungkin dalam nota dia tak ada tak? Cuma ada rumus yang ini saja. Dalam textbook. Betul. Dia ada Betul. yang negating of Jadi tak ada column. kan? Okay. Yang ini nota lama sikit lah. Ya. Dalam nota lama ni, kalau mengabaikan saiz tiang, guna rumus yang ini. Kalau mengambil kira saiz tiang, gunakannya ni. Dia ada A, dia ada B. A dengan B sini. A dengan B. A dengan B itu merujuk kepada dimension column. Column dimension, column dimension. Okay. Jadi kalau 3 pi group ni, maka hanya satulah. 9 NL bagi 9D in both direction. Dalam kedua-dua arah. Okay, dalam in both direction bermakna arah macam ini pun reinforcement dia sama dengan arah reinforcement yang ini. Menggunakan satu formula saja. Tapi kalau kita menggunakan yang lebih halus lagi, equation yang ini kita akan dapat perbezaan antara ini dengan ini lebih kurang 15%, around 15%. Okay, 15% yang mana sebelah kanan ni lebih kecil daripada sebelah kiri. Kiri ni besar, kanan ni kecil. Beza dia lebih kurang 15%. Tapi oleh kerana dalam nota sekarang dah tak ada dah, yang ini dah dibuang, okay, dah dibuang, maka guna rumus yang ini je lah. Okay. So sehingga 5 pi. Beza 4 dengan 5 ni macam mana? NL bagi 8D, NL bagi 10D. Reduction 20%. 8 ke 10 ni pengurangan sebanyak 20%. Why? Sebab ada satu pi tengah-tengah tu. Directly below the column. Okay. Directly below the column ni ada satu pi. Kedudukannya pi yang kelima ni. Kita ada 1, 2, 3, 4. Pi kelima ni betul di bawah kolom. Jadi daya yang diagihkan kepada daya tegangan T ni dikurangkan sebanyak 20% because that 20% absorb directly oleh pi yang di bawah kolom tersebut. Jadi yang lain tu share. So reduction of 20%. Okay. And L over 10D. Yang ini pun reinforcement, okay, dalam arah ni. Okay. Reinforcement in this direction guna rumus yang ini. Reinforcement arah ni pun guna rumus yang ini. Okay. Cuma kalau macam yang ini, daya tegangan T dalam arah X ni ada dua. Ini satu T, ini satu lagi T. Jadi parallel pada X ni ada dua T. Parallel kepada Y, okay, pada Y direction, kita ada satu T yang ini.
dan satu lagi T kat sini yang menghubungkan file ke file. So dalam arah Y pun ada dua daya tegangan T. Yang ini pun sama. Dalam arah Y akan ada T yang ini dengan T yang ini. So ada dua T juga. Kalau file group ni. Dua T in one direction. And satu lagi yang parallel kepada X pun akan ada T di sini dan T di sini. Pun akan ada dua T. Cuma rumus untuk T ni berbeza sikit lah. Kalau T yang ini, dia pakai rumus yang ni. NL bagi 8D. Kalau T yang sini pula, dia guna rumus yang ini. Okay. NL bagi 10D. Itu je beza dia. Okay. Bermakna T yang pada 5 group ni lebih kecil sikit. So reinforcement dia less. Okay. Reduction dia sebanyak 20%. Beza ni adalah perbezaan sebanyak 20%. Tapi be careful dari segi spacing. Okay. Spacing center to center sini 3 kali pile diameter. Okay. 3 kali pile diameter. Yang ini spacing from here to here bukan 3 pile diameter. Lebih daripada 3 pile diameter ni. Sebab dikira jarak sini ke sini 3 pile diameter, sini ke sini 3 pile diameter. Sini ke sini 3 pile diameter and then from here, daripada sini ke sini 3 pile diameter. Sebab tu jarak from here to here bukan 3 times pile diameter, lebih pada 3 kali pile diameter. Itu sizing dari segi 5 pile group kumpulan 5 curucur. Okay. Jadi be careful, dia punya spacing kalau 4 pile group, pile to pile 3 times pile diameter. Okay. X ni 3. Tapi yang ini X dia bukan lagi 3 tapi dia dah ada rumus kat sini. Sebab yang kita ambil 3 kali pile diameter bukan jarak sini ke sini tapi jarak pile sini ke pile sini. Pile yang paling hampir ke pile paling hampir, jarak dia 3 kali pile diameter. From center pile kepada hujung sini 3 kali pile diameter. Sini ke sini pun 3 kali pile diameter. Jadi from here, from pile sini ke pile sini menjadi lebih daripada 3 pile diameter gunakan rumus ini. Itu untuk 5 pile group punya kumpulan 5 curucur. Ya. Okay, so balik kita kepada contoh tadi. Ini detailing dia untuk file cap. Ya. Balik kita kepada contoh. This example. Okay. Sebab tu kita ada, oh yang ni ada. Padam. Okay. Nilai T ni, nak dapatkan nilai T ni daripada yang tadilah kita tengok rumus yang tadi tu. Okay. Untuk dapatkan nilai T ni daripada table untuk 4 pile group. Tapi jangan lupa reinforcement dia AS dia adalah sebanyak 2 kali T. Nilai ni semua ni times 2. Sebab tu dia ada 2 kali ni. Sebab tu ada 2 di sini. Okay. Jadi reinforcement ni AS macam saya tunjukkan tadi is based on 2T. 2 kali nilai T. Dalam satu-satu arah. Tapi oleh kerana dia square, in both direction pun sama. So ini yang kita dapat jumlah 7399 bandingkan dengan kalau kita buat dulu the last example sebelum raya tu, kita comparekan dengan beam theory hanya 5000 plus sahaja yang diperlukan, yang ini 7000 plus reinforcement yang diperlukan AS. So once tak apalah, itu perbezaan dari segi thrust dengan beam theory. So what we do now is setelah kita dah ada this reinforcement, maka check dengan AS minimum 3241 based on 0.0015 BD. Okay. 0.15% BD ataupun 0.0015 B times D. Terdapatlah 32. Maka daripada sini maksimum of course lah 0.04. Okay, maksimum adalah 4% BH. So yang ini is within range lah, melebihi minimum, tak melebihi
maksimum. Dan daripada sini semakan Ricci. Semakan Ricci. Okay, untuk semakan Ricci ni, this is our file cap ni. Okay. Dimension file cap dah ada. Semakan Ricci adalah pada keratan, sectional shear. Pada keratan. Keratan kalau dulu foundation, shallow foundation kita guna 1.0D daripada permukaan kolom. Sekarang ni kita tak guna lagi 1.0D, sebaliknya kita ambil location pile tu sendiri sebagai section ataupun keratan yang kritikal adalah pada kedudukan cerucuk pada pile position. So kalau pile positionnya macam ni, 4 pile group, section yang kritikal untuk Ricci adalah yang di sini pertama, yang keduanya di sini dalam arah yang ini dan satu lagi dalam arah yang ini. Tapi oleh kerana square maka sama je lah. Ya. So critical shear adalah pada keratan di sini. Ya. Di mana kedudukan keratan di sini ialah pada kedudukan AV yang kita bincang semalam. Ataupun shear span. From face of column kepada satu kedudukan yang mana dia masuk dalam pile tu sebanyak 20%. Okay. So kalau pile tu is 500, 20% 100 lah. Dia masuk 100 ke dalam ni. Ke dalam. Ini barulah keratan dia. Jadi kira jarak ini dikenali sebagai AV. Okay. Pada kedudukan di sini ada 2 cerucuk. Setiap cerucuk menanggung berapa kilonewton? Saya pun lupa dah. Okay, size of pile kita ada total load 6,000 kilonewton. Okay. Tapi untuk semakan semakan main reinforcement ni, ini saya perlu remind balik lah. Untuk main, okay, Najmuddin apa dia? Tak, saya tertekan saya. Okay. Alright. Saya tengok tadi Najmuddin raise up his hand. Macam ada nak tanya soalan kan? Okay, tak apa. Balik dari sini. Bila kita nak mengira reinforcement sini, saya lupa nak beritahu ultimate load. Ultimate limit state. Bermakna beban yang kita gunakan adalah beban muktamad 1.35 GK 1.5 QK. Previously untuk dapatkan bilangan cerucuk, kita gunakan beban servis load. Untuk design reinforcement, semakan Ricci, semua referring kepada ultimate load, beban muktamad. Okay. So ini yang kita dapatkan N ni, daya, jumlah daya yang sebenar ni 8475. Bandingkan yang sebelum ni 6,000 kilonewton, sekarang dah jadi 8,475 ataupun 8,500 kilonewton. Increase in loading. Based on this loading ni, barulah kita calculate nilai T sini. Okay. Ini nilai T dia, dan daripada T dapatlah reinforcement. Sebab reinforcement bersamaan dengan tegasan bersamaan dengan daya bagi luas, N over A. Okay. So luas bersamaan dengan daya bagi tegasan. Okay. Daya bagi tegasan dapatlah luas. So daya bersamaan dengan luas bersamaan dengan daya T divided by stress. Stress untuk keluli pada had muktamad is 0.87 FYK. So ni yang kita dapat, daya dibagikan dengan luas, dapatlah luas. Daya bagikan tegasan, dapatkan luas. Darabkan dengan 2 sebab dalam in each direction ada 2 daya tegangan T. Yeah. So reinforcement ni berdasarkan kepada ultimate limit state, beban ultimate. Beban pada setiap cerucuk ni tak ditunjukkan sini ya. Ni ada. Load for each pile ni, sebelum ni kita tak calculate pun. Okay, sebab menggunakan teori thrust analogy ni, kita tak perlu tahu dia punya daya pada setiap cerucuk. Tapi untuk nak buat semakan Ricci, shear punya check, kita kena tahu setiap pile ni berapa daya yang ditanggung. Okay. Load on each pile.
load per pile. Sebab kita nak tahu ni ialah kalau tengok balik kita punya shear ni, okay, licin ni pada keratan sini. Keratan sini memotong 2 cerucuk. Jadi daya pada setiap cerucuk ni perlu diketahui supaya kita tahu total force, daya receh dia, jumlah daya receh dia berapa. Jadi daripada sini setiap cerucuk menanggung 2119. Okay. Jadi setiap pile ni menanggung, yang ini 2119 kilonewton, yang ini pun 2119. In fact semua sama. Yang ini pun 2119, yang ini pun 2119. Ini secara ideal, tak ada eccentricity. Okay. So setiap cerucuk menanggung sama rata. Kalau 5 pile group pun sama, 4 pile group pun sama, 3 pile group pun sama, 2 pile group pun sama. Daya yang ditanggung oleh setiap cerucuk adalah jumlah daya bahagikan dengan bilangan cerucuk. Tapi daya tu at ultimate lah, pada hal pertama. So ini daya yang ditanggung oleh. Jadi bila keratan licin ni pada sini, if this is the shear section, maka kita perlu mengambil kira 2 pile. Setiap pile menanggung 2119. Sebab tu jumlah daya receh ni, bila kita tengok sini, daya receh ni, jadi 2 pile bermakna jumlah daya receh pada keratan receh tu bersamaan 2 darab 2119. Okay. So dapatlah kita punya total shear force pada keratan yang kritikal. Nilai yang ini bandingkan dengan VRDC. Itu je. Kalau daya tu kurang daripada VRDC, okey. Daya lebih pada VRDC, fail. Itu je. Cuma dalam pile ni ada sedikit, ada magic lah sikit. Yang mana ada faktor yang kita namakan shear enhancement factor. Ini pada pile cap aja ada. Okay. Shear enhancement. Okay. Enhance ni bermakna menambahkan, menambah baikkan, ataupun dia enhance lah. Okay. Dia menambah baik sesuatu. Okay. So shear enhancement ni sebenarnya ialah sama ada daya ni kita reduce by a factor of this factor AV over 2D, ataupun dalam nota dia ataupun sini tak ada ada dua pilihan, sama ada kita mengurangkan daya ni, daya yang kita dapat ni 4238 ni akibat 2 pile ni dikurangkan dengan faktor pengurangan receh, shear enhancement factor, reduce the load dengan nisbah AB over 2B dengan syarat, tapi di sini tak tulis sepatutnya di highlight kan, dengan syarat AV less than 2D. This is a very important punya check lah. Kita kena semak ni dulu. Kalau sekiranya AV less than 2D, then baru kita apply enhancement factornya gini. Barulah kita masukkan enhancement factor. Shear enhancement factor yang mana VED yang asalnya 4238 dah direducekan menjadi 751. Ini saya katakan magic ni. Ya. From 4 digit turun kepada 3 digit. 4000 plus turun kepada 700 plus. Okay. Ini anomaly yang dari segi receh. Receh ni banyak anomaly sebenarnya. There is no theoretic. Pendekatan mereka bentuk receh ni berdasarkan kepada empirical. There is no established formula theory behind untuk shear. There is no theory for shear. Cuma analogy sahaja. And kebanyakan, in fact all the codes dalam dunia ni lah, bila semakan berkaitan dengan shear ni, semuanya berdasarkan kepada empirical, berdasarkan kepada uji kaji. Buat uji kaji berpuluh-puluh, beratus-ratus sampel,
dapatkan graf, dapatlah formula dia. Okay. So empirical punya approach digunakan untuk recheck. So that's why kita nampak benda-benda pelik yang macam ni. 4,000 reduce ke 700. Something yang very yalah, saya pun kenapa jadi macam ni sampai begitu drastik sekali. Perubahan daya retrieve pada 4,000 jadi 700. Okay. Ini semua adalah disebabkan fenomena shear ni tak ada teori. Macam beam kita ada teori rasuk, tapi shear tak ada. Ya. Dia lebih kepada hasil uji kaji, buat graf, and then garisan-garisan dalam graf tu lah menjadi formula untuk reka bentuk. Ya. So ini yang saya maksudkan, reduction ni mengurangkan 4,000 ni kepada 700 ni dengan syarat yang ini. Dengan syarat AV less than 2D. This is the syarat lah. Kalau AV tu lebih pada 2D, yang ni tak ada. This reduction factor tak ada. Tak apply, tak gunakan reduction factor. Hanya kita gunakan reduction factor sekiranya nilai AV is less than 2 times the effective depth. Dan application ni sebenarnya untuk semua case. Kalaulah kita ada beam lah, kalau kita ada beam sebenarnya, kalau kita ada beam, kita ada beam column, kemudian kita ada beam, beam sini, kemudian ada point load. Point load yang mana ni jarak AV dia. AV, kita ada point load sini, point load yang mana AV less than 2D. 2D ni is effective depth untuk beam tu lah. Katalah saya punya beam punya reinforcement di sini. So ini saya punya D. Ini nilai D dia. Kalau AV kurang daripada 2D, daya P ni pun boleh dikurangkan. P times AV over 2D. Reduce this force ni boleh kita reduce dengan nisbah enhancement factor ni AV over 2D. Sama macam kita buat pile. In fact, pile cap tu merujuk kepada cases ataupun rumus dalam Eurocode, point load very close to support. Itu dia punya rumus dia lah. Ya. Daya faksi sangat-sangat close, very close to support. Kolom ni sebagai support lah. Ya. Kolom ni sebagai support pada beam. Kalau ada point load yang very close to support, maka we can apply the same principle. AV kurang daripada 2D, maka daya P ni boleh dikurangkan dengan nisbah AV over 2D. Dengan syarat yang ini. Dengan syarat yang ini. So the same applies kepada kita punya contoh ni, in our example tadi, yang mana? Ini. Okay. In our example sini, yang mana daya ni, daya receh di sini, asalnya 4,000 lebih. Okay. We have 4,000 plus kilonewton. Suddenly, yang kita gunakan hanya 751. This is kita punya VED. Dari 4,000 turun ke 750. Dengan syarat AV less than 2D. Of course lah. Kita punya D ialah kita punya pile cap ni kan. Pile cap ni H dia dah 1.1 meter. D dia easily 900 mm. 2 kali D dah 1.8 meter. AV kita baru berapa je nilai dia? Berapa ratus, 300 lebih je. Okay. Memang jelas kita punya ni, AV ni memang jelas lebih kecil daripada 2D. 350 dibandingkan dengan 2 kali D. D dia 988. 2 kali D dah dekat 2 meter dah. Kan? Jadi memang jelas pile cap ni jatuh dalam kategori AV less than 2D, then baru kita apply reduction factor yang ini, AV over 2D.
Kalau dia tak comply dengan this requirement, then yang ini tak ada. Kalau AV ni, ya, kalau AV ni greater than, katalah kita dapat AV greater than 2D, okay, then yang ini tak ada. Tak ada perubahan. VED dia maintain part yang ini. Ini VED dia. Sekarang ni VED dia 751 sebab AV dia kurang daripada 2D. Bila kurang daripada 2D, maka kita apply nisbah AV over 2D, maka dapatlah 751. Ya. So nilai ni bandingkan dengan VRDC. So banding dengan VRDC, padamkan dulu. VRDC dia ataupun Vmin dia, inilah ya, 760. 760 VRDC ataupun Vmin, 750 dia punya daya paksi. Shear. So just cukup-cukup je lah. Just kita ngam-ngam je lah. 750 dengan 760. Yang 760 ni datangnya daripada pengiraan yang ini. Okay. VRDC bersamaan dengan kosong. Why? Because ini yang kita bincang sebelum ni. Extension dia melebihi critical section is less than LBD campur D. LBD campur D ialah 1888. Ayolah. LBD campur D. LBD adalah 36 times diameter. Campur D 1888. Manakala pengiraan LA, anchorage length yang ada hanya 1388. Okay. Daripada sini naik ke sini, panjang tambatan yang kita ada hanya 1388. Kurang daripada LBD campur D, bermakna VRDC sama dengan Vmin. Itu yang sebab VRDC sama dengan Vmin. Kalau tidak kan kita ada VRDC satu equation, Vmin satu lagi equation. Pilih yang terbesar di antara dua. Kalau kita ada normal shear kita yang biasa kita check, VRDC ada formula dia, Vmin ada formula dia. Kemudian daripada dua ni bandingkan, ambil yang paling besar antara dua tu, itu sebagai rintangan. Bandingkan dengan VED. Tapi sekarang ni oleh kerana panjang tambatan tak cukup, panjang tambatan yang diperlukan 1888, yang disediakan 1388, tak cukup about 500 mm. Maka oleh kerana itu VRDC sama, diambil sama dengan Vmin. VRDC 0 lah, cuma tinggal Vmin saja. VRDC sama dengan Vmin, samaan dengan 700 yang kita tengok tadi, 760. Okay. Jadi for 1.1 meter depth ni, 1.1 meter punya ukur dalam pile cap, ini pun baru just pas sikit je. 760 dengan 750. Beza dia very close. So itu sebab saya kata daripada awal tadi, be generous. Mana kalau 1.1 tu daripada pengiraan, 2 times pile diameter plus 100 dapat 1.1. Itu sebagai panduan. Don't go below 1.1. Choose any value higher than 1.1 pun tak apa. 1.25. Okay. 1.15, 1.2 pun tak apa. As long as jangan go below 1.1. 1.1 tu sebagai kita yang panduan, as a guide. So you can choose any dimension yang greater. So be generous. Kalau dapat 1.1, I know. Choose 1.25, 1250 sebagai H sebenarnya. Dan kalau 1250, nilai D ni bertambah, maka nilai Vmin pun akan bertambah. Bukan lagi 760. Mungkin dapat maybe around 800. Jadi kalau 800 banding dengan 750, selesa lah sikit jarak antara riceh yang dikenakan dengan daya menghalang riceh tu, ada beza 50 km. Ya? 5 tan punya beza.
bertanggung cukup lah tu, soal tu. Ya. Faham? Ada soalan? Tindakan receh ni. Ya. Okey. Itu receh keratan. Okay. Keratan. Kemudian satu lagi punching shear. Punching shear ni berlaku pada zon yang menghubungkan keempat-empat ni. Ni kedudukan dia. Punching shear. Something like this. Okay. So ini adalah zon yang kritikal untuk punching shear. Kalau untuk shallow foundation kita ada 2D. Kalau untuk pile cap dia bukan kira 2D. Dia kira kedudukan cerucuk tu di mana. Diambil daripada situ. Okay. Punching shear. Tapi oleh kerana ini ada satu lagi sebab. Oleh kerana spacing antara cerucuk ke cerucuk, okay, spacing between pile ni yang kita gunakan dalam reka bentuk, jarak antara cerucuk ke cerucuk ni tidak melebihi 3 diameter, okay, not exceeding, bukan not exceeding, it's less than, itulah, tak melebihi 3 kali pile diameter, maka tak perlu check punching shear. No need to check. Tak berlaku punching shear. Sekiranya spacing not exceeding 3 times the pile diameter ataupun spacing dia tepat-tepat 3 times the pile diameter, dan tak payah check for punching shear. Itu yang kelonggaran yang diberi dalam Eurocode maupun kod-kod yang lama sebelum ni pun sama. So dalam contohnya ini, oleh kerana spacing kita yang kita gunakan is 3 times the pile diameter, okay, therefore no punching shear check is necessary. Tidak melebihi 3 times the pile diameter. Kalau kita pilih 3.5 times pile diameter, 4 times pile diameter, then kita kena check for punching shear. Okay. Punching shear ikut pada zon yang ini. Critical perimeter, daya kita ada 4 pile. Okay. Setiap pile menanggung 2119. So jumlah pile dia, jumlah daya 8,000 lebih. Okay. Perimeter dia yang ini, maka daripada situ kita dapatlah daya. Daya yang berlaku pada sekeliling critical perimeter. Kaedah dia sama macam kaedah shallow foundation. Cuma zon dia berbeza. Ini zon dia is controlled by the pile position. Satu lagi, yang ini pun critical section untuk shear ni. Okay. Ini saya padamkan dulu. Keratan yang kritikal ni, kalau 4 pile group jelas lah dekat sini. What happen if kita punya susunan cerucuk ni something macam ni, contoh ni. Macam ni. Susunan cerucuk dia macam ni. Jadi untuk keratan yang kritikal, section yang kritikal untuk receh, bermakna satu keratan di sini, satu lagi keratan ada di sini. Dia ada 2 keratan dalam arah ni. Dalam arah satu lagi, dia ada satu keratan di sini. Okay. So receh ni kena tengok susunan dia macam mana. Kalau 3 pile group, critical section for shear, satu keratan di sini. Satu lagi keratan yang ini. Okay. So bergantung kepada susunan. Ini pun lain. Kalau lagi macam mana lagi? Kalau ni, kalau 9 pile group, 9 pile group okey lah juga. Bermakna kita ada one section macam ni, okay, satu section macam ni, dan satu lagi section yang macam ni. Dan oleh kerana dia square, sama je lah. Keratan receh, semakan receh. Okay. Yang ini pula. Yang ni pun samalah macam 4 pile group. Tak ada masalah. Satu keratan will be untuk
untuk sel kariceh yang ini. Satu lagi keratan di sini. Punching shear. Bukan punching shear. Sectional shear. Yang ini. Satu keratan di sini. Okay. Satu lagi keratan di sini. Satu lagi keratan di sini. Okay. Base pada kolom kita di sinilah. One side keratan sini satu. Sectional shear. Yang ini dua. Dan arah sini tiga. Tiga keratan. Mungkin yang ni tak over critical lah sebab satu pile je. Okay. Tapi ini saya cuma mention keratan-keratan lah. You can choose yang mana yang lebih critical kemudian lah kan. Tapi mana untuk macam ini punya susunan ada tiga keratan. Okay, yang ni tak over critical, tinggal dua. Yang ini dua keratan. Yang ni pun dua keratan. Kalau yang ni dua keratan. Ya. Ini dengan sini. Yang ini pun dua keratan. Ya. Tiga. Yang ni tiga keratan. Okay. So keratan-keratan riceh ni bergantung kepada arrangement of pile. Susunan cerucuk tu macam mana. Mungkin ada satu keratan yang clear. Mungkin ada dua keratan. Mungkin ada tiga keratan. So you have to check all the three possibilities. 2 ataupun 3 possibilities. Kena check, kena semak. Yang ni pula ini sama macam kita bincang tadi lah. Keratan riceh yang ini, keratan riceh di sini, dan yang ini yang merah ni menunjukkan zone untuk punching shear. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, jadi no punching shear necessary oleh kerana spacing dia 3 times the pile diameter. Next, kita pergi punching shear di sekeliling kolom. Sekeliling kolom of course lah, kena check. Ya. Yang ini kedudukan punching shear yang ini, yang berlaku di sekeliling tiang. Okay. Yang berlaku sekeliling tiang. Punching shear-nya berlaku di around the column itself. Kolom yang bersambung dengan pile cap tersebut. Yang ni menggunakan something yang macam kita buat untuk shallow foundation jugalah. Kan ada punching shear 2.0D dan juga punching shear sekeliling column head. Okay. So this will be the formulas. Mungkin sama juga formula dia. Okay. BRD maximum dibandingkan total force yang ditanggung oleh kolom pada had tamat 8,400. Keupayaan 10,400. So yang ini jelas lah, very safe. Ya. BRD maximum adalah base pada rumus yang ini. Okay. Dan yang ini memang bergantung pada formula ni lah. Dan VED maximum adalah column load yang ditanggung oleh pile cap tersebut 8,475 pada had tamat. Cracking similar requirement. Okay. Oleh kerana H melebihi 200 mm. Okay. Oleh kerana H melebihi 200 mm, maka kita punya rumus untuk mengira cracking berdasarkan kepada table. Tentukan FS dulu. Okay. FS quasi permanent loading ni berdasarkan kepada ini. Ada setengah tu 0.5. Macam contoh ni 0.5. Dalam contoh textbook digunakan 0.6. Di sini depan ni. Boleh. 0.5, 0.6 tu is the normal range of the quasi permanent. Kan ada GK, QK 0.3, 1 point something semua kan. It can be replaced by about 0.5 ataupun kalau ikut text about 0.6. Sama je. Okay. Both values can be used. Dua-dua nilai ni boleh digunakan. Dan daripada sini kita dapatlah tegasan 205. Tengok pada table kita dapati maximum spacingnya adalah 200, maximum allowable spacing. Spacing yang kita gunakan is 142 ataupun 125 lah katakan. 125 mm. Maka ini dah comply dengan cracking requirement. Dan seterusnya is the detailing lah. Menunjukkan perincian hasil daripada our design ni. Okay.
reinforcement pertama sekali, reinforcement yang kita tengok sini, okay, arah in this direction dengan in this direction, dengan this direction sama, right? Sama. 16H25, 16H25 sebab dia square, ya, sebab square. Kalau rectangular dia tak samalah, ya, bilangan dia tak sama. Spacing ni pun kita boleh ubah sesuai lah, ya. 140 ni boleh diubah sesuai kepada 125 contohnya. Biar cover tu lebih tak apa, ya. Sebab kita bilangan maintain, spacing tu dirapatkan. Ini cross section. Yang ini kalau tak silap saya digunakan base kepada 25%, 25% daripada reinforcement yang ini. About 25%. 16H25 ni berapa area dia? Sekejap saya tengok ni. Mana dia? Okay. 16, 25. 25, 16 bilangan. Satu bilangan 491. Jadi 16, 491 kali 16. 7856. Ya. 7856 16H25, okay, 7856 times 0.25, 25 1/4, 1964. 1964 nak guna 16 juga, 1964 lebih kurang 10. Banyak sangat. Kalau dalam nota ni dia guna berapa? Dalam nota dia tak ditunjukkan berapa anggaran untuk ni, untuk yang ini, nilai sini. Macam mana dapat 5H16? Ada kan dalam nota? Dalam textbook ada rasanya ni. Ini sebagai pengikat. Dan binders ni keliling lah, bermakna dia akan ada sekeliling. Jadi cage lah, macam sangkar. Binders ni. Dia akan all around. Kalau tak silap saya mungkin ada diagram, tak ada gambar kat sini. Ni. Oh, tak nampak sini. Ini sebelum dia masukkan binders. Ini pun tak nampak. Okay, ini pun dah konkret dah. Lagilah tak nampak. Ini lagi tak nampak. Jadi tak ada lah jadi. Tak nampak sini. Siapa yang pernah dekat tapak tu, nanti tahulah dia punya cache dia tu, cache dia. Ni ada. Sini pun tak ada. Sini lagi tak nampak. Ni tak ada. Tak ada juga. Okay. So binders tu ni pun rajah dia tak ada.